di mana kita akan bicara mengenai dengan Shell Livewire Agrobiz ya sebetulnya. Dan alhamdulillah hari ini kita telah menjemput 3 orang tetamu undangan kita ya Wadi. Ya, terus saja kita perkenalkan tetamu undangan kita ini yang telah pun sama-sama hadir di Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar. Betul-betul berada di sebelah kiri saya Yang Mulia Haji Abdul Yusrin alias Muhammad Yusrin Datuk Haji Muhammad Saleh, pengarah program Shell Livewire. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam tuan. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Berada di sebelah kiri Tuan Haji Abdul Yusrin ialah Yang Mulia Muhammad Ali Imran bin Haji Osman, Ketua Program Agrobiz Shell Livewire Brunei. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat juga pagi ini ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ya. Dan terakhir sekali ini Intan, Yang Mulia Ajwad Taqib Nurdin, pelajar Agrobiz kohort kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat pagi ni? Sihat. Alhamdulillah. Baik, daripada kami Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya buat tetamu undangan kita ni yang telah pun berkesudian bersama kita pada pagi ini, dan kita sebenarnya sangat berbesar hati ni ya menerima daripada Shell Livewire Agrobiz pada pagi ini ya untuk mengkongsikan sikit di sebalik ruangan wawancara kita pada pagi ini ya. Baik, sebagai memulakan ruangan wawancara kita ini, terus saja kita bersama terlebih dahulu bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Abdul Yusrin ya. Latar belakang projek Shell Livewire Agrobiz ini, itu yang pertama sekali ingin kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Projek Shell Livewire Agrobiz merupakan sebuah kolaborasi antara Shell Livewire Brunei dan IBT Agrotechnology Campus. Projek ini memberikan peluang kepada agropreneur muda, terutama kalinya pelajar IBTE Agrotechnology Campus yang ingin menceburi dalam bidang penanaman padi khususnya. Pelajar IBTE Agrotechnology Campus yang menyertai projek Agrobiz akan mengikuti kursus ini selama 14 bulan. Mereka akan menerima bimbingan daripada pakar pengurusan padi yang telah dilantik serta peluang rangkaian daripada Shell Livewire Brunei dalam pelbagai topik termasuk keusahawanan. Baik, alhamdulillah ya. Jadi Intan ya, apa sebenarnya peranan Shell Livewire Brunei dan IBTE Agrotechnology Campus di dalam projek ini nanti? InsyaAllah projek Agrobiz telah diberikan dana. Alhamdulillah, projek Agrobiz telah diberikan dana dari Shell Livewire Brunei melalui syarikat minyak Brunei Shell BSP untuk menyokong projek ini dengan memanfaatkan kawasan IBT Agrotechnology Campus sebagai tapak latihan. Jadi apakah antara sumbangan yang telah disediakan ini tadi? Alhamdulillah, antara sumbangan yang telah disediakan adalah menaik taraf kemudahan fasiliti untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan teknikal yang mencukupi. Bukan sahaja dalam bidang penanaman padi, bahkan dalam bidang penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Dan kita masih lagi bersama dengan Tuan Haji Yusrin ya. Jadi kalau tadi berbicara mengenai dengan antara sumbangan, jadi selain daripada itu, apakah yang ditawarkan untuk peserta Agrobiz melalui Shell Livewire Brunei ini Tuan? Alhamdulillah, Shell Livewire Brunei juga menawarkan kursus-kursus keusahawanan untuk peserta Agrobiz seperti Bright Ideas, Business Plan Series, Becoming a Successful Owner Manager dan Leadership Camp. Peserta Agrobiz juga diberi peluang untuk menyertai pertandingan Shell Livewire Business Awards atau Business Awards atau rancangan perniagaan atau pertandingan rancangan perniagaan yang diadakan setiap tahun. Jadi kita telah pun mendengarkan ya mengenai dengan latar belakang dan juga mengenai dengan peranan dan sumbangan. Jadi Tuan, bila ianya akan dilancarkan ni? Projek Agrobiz dilancarkan pada 23 hari bulan Januari 2019 dengan MOU di antara Shell Livewire Brunei dan IBTE Agrotechnology Campus. Projek ini akan diusahakan selama 5 tahun sebelum diambil alih oleh IBTE Agrotechnology Campus pada tahun 2024 insya-Allah. Oh, jadi maksudnya telah pun bermula seawal tahun 2019 lepas 23 Januari ya. Dan akan diambil sepenuhnya oleh IBTE Agrotechnology Campus pada tahun 2024 ini nanti ya. Baik, apa objektif ataupun tujuan penubuhan projek Agrobiz ini tadi? Objektif utama projek Agrobiz adalah untuk menyahut seruan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan
untuk meningkatkan produksi pengeluaran beras tempatan atau country's rice self-sufficiency. Tujuan projek ini adalah juga untuk membekalkan usahawan pertanian muda Ketani, khususnya pelajar IBTE Agroteknologi Campus di dalam bidang pertanian dengan ilmu pengetahuan teknikal yang mencukupi dalam penanaman padi. Selain itu, mengembangkan lagi kemahiran usahawan pertanian untuk membantu peserta Agrobase memajukan ladang padi mereka sendiri dan memulakan perniagaan dalam bidang penanaman padi. InsyaAllah, projek Agrobase berhasrat untuk menghasilkan 50 ke 60 petani yang mahir dalam masa 3 tahun akan datang. InsyaAllah. Jadi itu antara objektif dan juga tujuannya penubuhan projek ini. Jadi kita akan beralih kepada Yang Mulia Tuan Ali Imran ya. Jadi Tuan mungkin boleh terangkan kepada penonton kita apakah antara perbezaan kaedah penanaman padi Agrobase dengan kaedah penanaman padi biasa ni. Perbezaan kaedah penanaman di antara Agrobase dan penanaman padi biasa boleh dikategorikan kepada dua kategori, iaitu dari segi peralatan dan juga dari segi metodologi. Dari segi peralatan, Agrobase menggunakan mesin-mesin yang baru seperti kami menggunakan drone, menggunakan vertical grain dryer, baling machine dan juga vacuum sealing machine. Itu dari segi peralatan. Sekarang dari segi metodologi yang membuat perbezaan yang besar adalah dari segi penggunaan bahan-bahan alami untuk membuat baja, untuk mengelakkan serangan perosak dan juga untuk menaikkan lagi kualiti dan kuantiti production hasil tanaman padi. Baik, cukup menarik sekali ya Wali menggunakan kaedah penanaman moden ya seperti drones, vertical grain dryer dan juga sebagainya ya. Memang cukup menarik sebetulnya Wali. Betul ya. Drone yang terbang tu kan. Jadi kita tertarik sebenarnya padi dengan drone apa kena mengenanya. Bagaimana kegunaan drone dalam kaedah penanaman padi Agrobase ini? It's a very good question. Drone boleh digunakan untuk dua fungsi dalam industri pertanian. Satu fungsi pertama adalah untuk pemantauan, untuk memantau ladang bidang tanah yang telah diberi. Itu yang pertama. Yang kedua digunakan untuk menyembur, untuk semburan. Selalunya kedua-dua aktiviti ini akan mengambil pekerja yang banyak, ramai pekerja yang diperlukan dan mengambil masa yang sangat lama. Mungkin satu bidang tanah tu boleh dalam 1 hari untuk menyiapkan. Kalau pakai tenaga manusia lah. Kalau tenaga manusia. Kalau menggunakan drone, semua pekerjaan ini boleh diselesaikan dalam 10 minit sahaja untuk 1 hektar. 1 hektar. Menjimatkan masa? Alhamdulillah. Menyiram apa tadi? Menyembur, basically menyembur baja lah. Menyembur baja. Sama untuk melihat tanah, kondisi padi di sana. Menggunakan drone. Menggunakan drone. Luar biasa sekali ya. Belum dapat kita gambarkan. Mungkin kalau ada suntingan videonya nanti kita akan menyaksikanlah bagaimana drone yang kecil tersebut dapat menyemburkan baja ini tadi ya. InsyaAllah. Baik. Sepanjang projek Agrobase ini dijalankan, apakah hasil pengeluaran daripada projek Agrobase? Alhamdulillah, pengeluaran padi atau hasil tuaian padi pertama dari projek Agrobase ini mula-mulanya pada 18 Februari 2020. So that was our first permulaan sekali lah dari segi hasil. Alhamdulillah juga dari hari itu sampai sekarang secara kurang lebih 1 hektar kami punya pengeluaran padi adalah kurang dalam 8.5 metrik tan dalam 1 hektar. Selain daripada padi, pengeluaran kami pun juga dari segi tanaman lading atau cash crops, iaitu cili, kacang bindir dan juga rock melon. Jadi itu adalah antara hasil pengeluaran dari projek Agrobase. Berapa kali penuaian itu dalam setahun itu? 1 tahun tuaian padi 2 kali. 2 kali ya. Jenis padinya? Sekarang di Brunei Darussalam jenis padi yang digunakan adalah Sembada 188.
Ya, jadi kita akan beralih kepada Acuat Takib Norin ya, iaitu selaku pelajar agrobis kohort kedua. Jadi kami ingin mengetahui mengenai dengan pengalaman ataupun cabaran-cabaran yang pernah dilalui sepanjang mengikuti projek agrobis ini. Mungkin rasa-rasanya banyak ni pengalaman dan juga cabaran. Banyaklah. So, antara pengalaman yang diperolehi sepanjang musim penanaman dan penuaian padi adalah seperti menggunakan mesin drone untuk kerja pembajaan. So, cabaran besar dalam projek ini adalah serangan serangga-serangga atau binatang-binatang perosak adalah binatang itu. Serta juga keadaan cuaca. Cuaca yang tidak menentu, yang mana semuanya dapat mempengaruhi jumlah keluaran padi lah. Yang penting dia menjejaskanlah hasil padi itu. Untuk menanganinya, kami banyak meluangkan masa untuk membuat pemantauan, terutamanya burung-burung dan meneliti serta membersihkan padi jika sekiranya terdapat serangga yang boleh merosakkan kualiti padi tersebut. Ini yang terakhirlah. Bukan saja meneliti penanaman padi, kami juga membuat pemeriksaan sayur-sayuran dan buah-buahan yang ditanam menggunakan sistem fertigasi. Kami buat perkara ini, soalnya dalam semasa kami itulah penanaman padi itu atau selepas menuai. Itulah yang saya dapat ceritakan. Banyak cabaran-cabaran yang dihadapi ya sepanjang mengikuti projek agrobis ini tadi. Jadi sudah mula mengikuti projek agrobis ini sejak bila? Masa Julai tahun lepas. Itu masa permulaan lah. Yang penting awal-awal itu kami kena suruh belajar dia jenis serangga yang merosak dan serangga yang memakan perosak. Lepas itu kami belajarlah nama-nama mesin yang digunakan untuk padi. 1 tahun tempohnya rasanya cukuplah untuk mempelajari taktik ataupun teknik untuk menjadi seorang peladang berfokus kepada penanaman padi dan juga sayur-sayuran lain ni. Kalau mengatakan cukup, saya itulah. Setiap hari adalah belajar ya? Adalah belajar. Yang penting kami sentiasa belajar lah. Kalau ada kesilapan pun kami terus bertanya lah. Kami punya cikgu-cikgu sanak yang mengajar padi. Jadi mengapa memilih untuk menjadi seorang peladang ni? Apa sumber inspirasi ataupun tarikannya yang tersendiri untuk Tuan Acuat Takib sendirilah? Kalau mengikut hati saya lah, saya dapat inspirasi ni untuk mulakan agri dari atilah udah saya lah. Masa itu saya masih kecil lah, so saya lihat ditanam buah-buahan, sayur-sayuran, so saya macam inspirasi lah. Macam terpakai rasa kamu menanam itu. Lurus. Sekali selepas itu ingin menggiatkan diri dalam dunia peladangan ini tadilah ya. Alhamdulillah. Dan ini adalah platformnya, projek agrobis ini alhamdulillah memberikan ruang kesempatan ya untuk buat Acuat Takib untuk apa kata orang mempelajari ilmu peladangan ini tadi. Ya, jadi kita akan beralih kepada Yang Mulia Tuan Ali Imran. Tadi ada mengatakan antara kaedah-kaedahnya adalah vertical grain dryer, milling machine dan juga vacuum packaging machine. Mungkin boleh diterangkan sedikit mengenai dengan kaedah-kaedah ini tadi. Ya. Dari vertical drying machine, setiap kali kita menuai padi, padi itu mesti dikeringkan dulu. Atau prosesnya dikeringkan dulu, baru diproses untuk menjadikan membuka dia punya kulit. Ditumbuk. Kalau dulu bertumbuk. Ini pakai mesin sudah. Jadilah. So perbezaan kalau mesin yang digunakan masa ini, kebanyakan mesin masa ini it's called horizontal dryer. Artinya padi itu dikeringkan secara horizontal. Mesin yang ada yang disediakan oleh agrobis adalah vertical. Vertical memanjang. Beringkat. So yang perbezaannya juga kalau sekiranya padi itu dikeringkan, dia di-cycle di dalam, boleh dicakap tangki lah, macam tangki betul. So setiap kali dia berkeringkan, sudah itu di-cycle supaya mengurangkan terlalu kering atau terbakar. Begitu. Itu baru yang vertical. Itu baru vertical dryer. Milling machine dan vacuum sealing machine ini
secara asasnya untuk membuka kulit, untuk menghaluskan baras atau padi itu, menghaluskan padi, dan sudah itu masukkan dalam packaging. Packaging itu di vacuum seal untuk menjaga kesegaran, sama untuk mengelakkan daripada serangan serangan serangga atau apa-apa kontaminasi boleh masuk. Jadi kalau boleh tahu jenis-jenis serangga yang boleh menjejaskan pengeluaran padi ini tadi. Kalau dari bab serangga lebih baik bertanya kepada yang lebih pakar lah. Ada orangnya di sini ya, baik. Mungkin boleh mengongsikan burung betulkah boleh mengurangkan macam burung pipit, burung-burung lain itu antara perosak padi ini juga tadi. Padi ya makan atau bijinya lah. Biji padi itu. Tapi burungnya ada semua jenis burung lah. Macam terutama pipit lah yang suka makan. Itu tuh pipit ni ya berakal lah. Kan kami menghalau pakai macam telinting, buat bunyi lah. Diorang paling takut bunyi. Tapi bunyi tu dia boleh balik-balik kerana orang boleh hafalkan, diorang takut lah lama-lama. Sebenarnya kalau yang putih immune. Yalah, itulah. Okey, cara mengatasi masalah burung itu tadi menggunakan yang giring-giring Telinting. tadi, telinting namanya. Ya Pak, ia ada tin menggunakan bandang, di sini ada batu. So kami goyanglah sejak, tarik-tarik. Lari tutup burung itu. Larilah. Yang penting jangan balik-balikkan saja. Okey, itu kalau burung bagaimana pula dengan serangga? Kalau serangga kami pakai kalau yang putih pestisat lah. Sebelum itu serangganya apa sahaja? Serangganya ya itulah ulat. Yang common. Yang common kalau orang panggil yang putih-putih macam kupu-kupu tu. Nama itu ulat. Yang penting kami galar itulah ulat gulung lah. Kalau bahasa Inggerisnya defolded. Ya lipatnya tu daun itu. Itu dimakan-makannya punya kulit daun. Satu orang lama-lama kan padi ini daunnya tu untuk yang ngambil cahaya untuk pembesaran. So kalau sekiranya macam makin hilang dia punya sel kena makan-makan kan kulit daun itu. So ya lama-lama padi itu boleh jadi mati, lambat membasar lah macam tu. Jadi cara mengatasi masalah tersebut ialah dengan pesticides ini tadi ya. Tapi yang organik lah. Kami tidak menggunakan bahan kimia. Makanya macam benda yang organik yang macam tumbuh dari sumber tumbuh-tumbuhan macam cuka kayu, serai tapi serai anak lah, kami panggil serai anak. Tuba, banyak lagi lah. Baik ya, alhamdulillah Intan. Itulah ya, banyak sebenarnya cabaran-cabarannya dan alhamdulillah dapat diatasi lah ya oleh pelajar agrobis tadi ya, hasil daripada ilmu dan juga pengalaman yang didapatkannya daripada para guru dan juga pendidik di sana ya. Kalau dari Tuan Yusrin sendiri mungkin ada yang ingin ditambah, mungkin ada sebuah nasihat ataupun mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada penonton-penonton kita hari ini. InsyaAllah kami dari Shalal Faya Brunei melalui platform agrobis, mudahan kami dapat menghasilkan agropreneur yang berkualiti tinggi dan juga untuk dimanfaatkan ilmu itu juga arah petani-petani seterusnya. Bagi mereka yang berhasrat untuk mengikuti projek agrobis ini, mungkin boleh mengongsikan bersama dengan penonton kita ni. InsyaAllah selanjutnya untuk keterangan lagi selanjutnya siapa akan mau menyertai kursus tadi. Ini yang menanya untuk melalui IBT Agrotechnology Campus lah untuk information. Boleh berhubung terus di sana ya. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Jadi dari Tuan Ali Imran sendiri mungkin ada harapan seranan? Dari segi harapan saya memang ada harapan lah. Yang penting saya sendiri mau program ini iaitu program agrobis ini untuk menjadi platform utama untuk orang mengenali lebih mendalam lagi industri pertanian dan juga untuk menambah lagi mereka yang ingin menyertai bidang pertanian ini. InsyaAllah. Kalau dari Tuan Ajwad Taqib sendiri, pesanan terakhir mungkin. Ya. Ini dari pendapat saya lah. Harapan saya agrobis ini akan terus berkembang maju dalam memberikan peluang kepada penuntut-penuntut yang berminat dalam perniagaan sektor pertanian. Diharapkan juga agrobis mengeluarkan usahawan belia yang berjaya dalam sektor pertanian seperti pengeluaran hasil agri, terutama sekali beras, untuk mengurangkan import. Itulah kira-kira tujuan paling besar lah. So ini yang akhir sekali ya. Saya berharap akan memulakan perusahaan pertanian sendiri selepas
tamat mengikut kursus agrobase ini, insya-Allah. InsyaAllah ya, itu Tamatnya kita bila lihatkan nanti? bersama ya. Bulan 9. Bulan 9 tahun ini ya. Ya, tahun ini. InsyaAllah. Kita doakan kejayaan buat Ajwad Thaqib ya dalam perusahaan peladangan ini ya. Dan juga terima kasih juga kita ucapkan buat tetamu-tetamu undangan kita pada pagi ini yang telah pun berkesedia berkongsi berkenaan dengan Share Life via Agrobiz. InsyaAllah jika ada kesempatan perkembangan semasa mungkin boleh kita undang lagi nanti ya untuk sama-sama kita ketahui. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.